Semasa mengemas polybag yang Pak Andak tanam dengan sirih, mengimbau kembali nostalgia syuting wanita hari ini, iaitu di studio Seri Pentas TV3 pada 5 Disember 2013. Banyak kenangan manis yang Pak Andak dapati dan banyak pengalaman yang Pak Andak perolehi. Sama Pak Andak, pencetus guna herba. Topiknya adalah sirih, iaitu khasiat sirih. Kerana sirih ni mempunyai pelbagai nama di Malaysia. Ada sirih India, ada sirih Cina dan juga ada sirih Melayu. Begitu juga dengan sirih merah. Pelbagai jenis. Tetapi perbincangan topik untuk wanita hari ini adalah khasiat sirih. Bila mendapat panggilan daripada TV3, Pak Andak begitu teruja untuk syuting wanita hari ini. Yang mana topiknya adalah khasiat sirih. Pak Andak kena bawa bahan-bahan dan juga apa-apa juga prop untuk dikongsi bersama dengan netizen ataupun penonton di luar sana. Shooting indoor ataupun dalam studio, kerana semua peralatan semua Pak Andak kena bawa dan juga termasuk juga pantun Pak Andak beri pada pengacara. Pengacara masa tu adalah pengacara yang memang tersohor, iaitu Irin Putri. Memang Pak Andak pertama kali berganding dengan beliau. Begitu juga dengan Nabiha Yusof yang begitu terkenal walaupun baru menjadi pengacara di wanita hari ini. Pak Andak digandingkan dengan tetamu wanita hari ini, iaitu pensyarah daripada UTM Skudai, Dr. Rusdani Hisham, seorang pensyarah bahagian bio dan juga herba-herba di UTM Skudai. Pak Andak begitu teruja kerana Pak Andak digandingkan dengan orang yang penuh ilmiah ataupun penuh ilmu herba yang kabarnya menuntut di luar negara. Tetapi saya cekalkan hati, kalau tak ada dulu, tak ada sekarang. Antara orang-orang lama dan juga cara sains. Itulah dia digandingkan Pak Andak dalam wanita hari ini. Orang lagi tetamu wanita hari ini pada hari tersebut, iaitu Raja Kanita Raja Hussein, digandingkan bersama Pak Andak untuk bercerita tentang sirih junjung. Bila sebut je sirih junjung, teringatkan sirih Melayu. Bila sebut sirih junjung, teringatkan majlis perkahwinan. Sama ada di dalam majlis perkahwinan ataupun di dalam majlis pertunangan. Itulah dia topik yang kami nak bincangkan bersama 3 tetamu dan 2 pengacara di dalam wanita hari ini pada 5 Disember 2013. Pak Andak sampai awal, iaitu dalam pukul 10 lebih baru masuk bilik makeup. Layanan daripada produser eksekutif, begitu juga dengan kru-kru, pengacara dan juga kru-kru di dalam studio memberi layanan bagus kepada kami sebagai tetamu, iaitu bagaimana dan tips-tips yang diberikan dan tunjuk ajar untuk syuting siaran langsung dalam wanita hari ini. Spesies sirih mudah tumbuh. Secara fizikalnya perlukan tempat teduhan dan juga tempat yang sejuk dan juga tanah lembap. Ni Pak Andak tanam sendiri. Kalau kita perhatikan daunnya, bujur sirih ada bidalan dan juga urat-uratnya bertemu urat di sepanjang tengah daun sirih. Berwarna hijau tua dan juga hijau muda di pucuk. Itulah dia sirih menjala. Tetapi menjala dia perlu ada junjungan. Kalau ada junjungan, cantik naiknya ke atas. Dan subur dan daunnya lebar-lebar. Berbagai etnik seluruh Malaysia gunakan dengan pelbagai cara, secara perubatan, secara keraian dan juga digunakan sebagai alternatif terapi tradisional. Itulah dia yang Pak Andak nak kongsikan bersama. Sirih ni kalau kita perhatikan banyak jenis je, termasuk juga dengan sirih merah. Senang tumbuh kalau kita bela betul-betul. Itulah dia istimewanya sirih. Pahit-pahit sirih ataupun nama saintifiknya bitter piper. Yang banyak guna dan juga banyak khasiat pada tubuh badan. Itulah dia sirih. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan
tentang di dalam Puan Tinggi Junjungan Sirih Melayu. Khasiat sirih tidak diragukan, sudah terkenal di zaman dahulu. Sudilah hamba membalas sirih ya. Silakan. Sirih junjung, sirih pinang. Sirih tanya beserta cincin. Adat dijunjung, pusaka dikenang. Budaya lama tetap terjamin. Wah, dia Fadila Wanita hari ini pantun istimewa daripada kami berdua 5 Disember 2013. Hari kami bersama saya Iri Putri Azmi dan juga rakan tugas Nadiha Rusti. Dan kalau anda dengar betul-betul pantun tadi, anda dapat agak mungkin apa topik perbincangan kita pada hari ini, iaitu Berkenaan dengan daun ya, betul Fendi. Dan bila bercakap tentang khasiat daun sirih ni, kalau anda boleh saksikan di hadapan kami ketika ini, sirih ni sebenarnya terdapat pelbagai jenis dan khasiat ni tidak perlu diragui lagi. Ini bermula daripada hujung rambut hingga hujung kaki. Ada saja penyelesaian yang boleh diatasi dengan masalah ataupun orang kata masalah kecantikan atau kesihatan yang dialami oleh wanita. Betul Fendi. Dan kalau anda boleh saksikan di hadapan kita ni ada sirih Melayu, dan ini sirih India, dan ini pula sirih Cina. Sirih satu Malaysia. Betul tu. Baiklah, bila cakap tentang sirih ni mungkin sirih ni sebenarnya amat digemari di kalangan orang-orang tua sebagai hidapan seharian yang diambil bersama-sama dengan gambir dan juga kapur. Tetapi sirih ni mungkin kurang popular di kalangan golongan muda sekarang ini. Kenapa agaknya ya? Itu akan kita kupas bersama-sama dengan panel kita di studio hari ini bercerita berkenaan dengan khasiat daun sirih. Dan teruskan bersama kami di Wanita ini membicarakan tentang khasiat daun sirih. Dan ketika ini saya perkenalkan yang sudah pun berada bersama kita hari ini. Saya perkenalkan di hujung sana Raja Andak Raja Hussein, satu pengamal rawatan tradisional. Selamat datang Pak Andak. Terima kasih. Sama-sama. Dan juga bersama dengan saya Dr. Rosnani Hasham, selaku pensyarah dari UTM yang akan membicarakan tentang kajian saintifik ataupun keelokan atau daun sirih ni ya. Okey, tanpa buang masa mungkin doktor boleh terangkan terlebih dahulu. Bila bercakap tentang daun sirih ni, kita tahu pelbagai khasiat terdapat pada daun sirih ni. Mungkin boleh kongsikan antara kajian saintifik yang menunjukkan daun sirih ni begitu berkesan untuk mengubati pelbagai masalah. Terima kasih Nadiha. Sama. So, daun sirih ni memang sinonim dengan masyarakat Melayu. So, secara saintifiknya kita panggil nama dia adalah Pipergata. So dia dalam kumpulan Piperacea. So ia telah memang berasal daripada Malaysia dan ditanam dan dibawa ke seluruh Asia Tenggara dan juga ke benua Asia dan juga Afrika. So masyarakat Malaysia dahulu menggunakan tumbuhan ini, daun sirih, untuk sebagai penyembuh luka, antiseptik dan sebagainya. So dari segi saintifik, dia punya kualiti daun sirih tersebut adalah ditentukan oleh phenolic content dalam bahan daun sirih tersebut. So jika phenolic content ini tinggi, so daun sirih itu kualiti dia adalah tinggi. So phenolic content ini kalau kita tengok dalam daun sirih dinamakan sebagai charcoal ataupun carbidotal. So dua komponen ini adalah mempunyai kandungan antioksidan dan antiseptik yang tinggi. So dia boleh digunakan sebagai pembersih dan sebagainya. Dan bila bercakap tentang pelbagai khasiat daun sirih ni, mungkin Pak Andak boleh kongsikan untuk wanita khususnya, apa antara kebaikan ataupun khasiat daun sirih yang boleh mengatasi pelbagai masalah wanita? Untuk daun sirih, sejak zaman dulu lagi yang kita ketahui, yang penggunaan sirih ni memang digunakan oleh golongan wanita daripada hujung rambut sampai hujung kaki, daripada untuk kebersihan dan juga untuk kecantikan. Contohnya macam kalau wanita dalam pantang dan juga wanita yang rasa macam kurang tenaga, dia boleh gunakan daun sirih untuk kunyahan ataupun untuk sebagai rebusan air. Sebab daun sirih ni ada banyak gunanya. Orang lama panggil daun yang hebat. Sebab apa daun hebat ni daripada penggunaan daripada untuk majlis perkahwinan dan juga pada tubuh badan dan juga untuk kecantikan. Jadi daun tu daun yang hebat. Bila bercakap tentang 1001 khasiat daun hebat ni, dan bercakap tentang musim perkahwinan ni, apa kata kita bersama dengan Irin di hujung sana bersama dengan Kak Engku. Silakan Irin. Ya, bercakap tentang adab penggunaan sirih dalam adab perkahwinan dan sebagainya. Sirih junjung dikenali sebagai penghulu hantaran, sebagai pembuka bicara sirih adat dan sebagainya. Jadi bersama saya Raja Kadita Raja Hussein atau lebih mesra dengan panggilan Kak Engku untuk berkongsi sikit banyak mengenai signifikannya sirih junjung dan juga mungkin boleh tunjukkan sikit apakah bahan-bahan yang diperlukan untuk sirih junjung selain daripada daun sirih. Okey, untuk permulaannya bila membuat sirih junjung, okey, kita perlukan selain daripada daun sirih, kita perlukan batang pisang. Sebab zaman sekarang, kalau zaman dulu
dinamakan sirih junjung, kita mesti menggunakan batang pisang untuk nampakkan junjungannya lah. Tapi sayangnya zaman sekarang sirih junjung ni dah macam batang bukit, macam susunan bunga kan. Selain daripada itu juga kita ada bunga melur untuk wangi-wangian, dan kita ada kapur sirih, gambir, pinang. Jadi mungkin Kak Fu boleh tunjukkan cara-cara. Okey, yang ini saya dah siapkan untuk sirih tapak. Yang ni batang pisang kita dah buat dengan untuk junjungan ya. So maknanya di sini kita cuma letakkan bunga untuk nambahkan ketinggian lagi lah. Tapi di dalam sebenarnya dalam hantaran macam Irin kata tadi, sirih junjung ni sebagai penghulu hantaran kan. Jadi maknanya bila kita susun hantaran tu, maknanya sirih junjung ni akan ke depan, maknanya dia jadi kepala hantaran. Ya, itu lebih menyelah lah sebagai pembuka kata. Tentang sirih junjung ni, berapa banyak lembar daun sirih yang diperlukan untuk membuat sirih junjung? Okey, kita boleh gunakan, maknanya sirih junjung yang Kak buat ni, kita gunakan daun yang kiraan dengan ganjil ya. Mana 3 lapis, 3 helai daun sirih. Kita boleh kali dengan, kalau di sekeliling bermakna pahanya besar, mungkin kita gunakan 15 keliling ni, kalau tidak kita gunakan 9 ya. Maknanya di hantaran dan di hujung sini kan, mana kalau dalam 3 helai ni, ini yang sangat unik sekali lah. Kalau zaman dulu mana di anak dara yang lambat temu jodoh, so kita boleh makan makan dengan gunakan kapur sirih, gambir juga untuk seri wajah, dan kata orang tu intan jodoh. Intan jodoh. Wah, sesuai lah tu. Betul tu. Mungkin kita nak tanya kepada Pak Andak yang sudah tersenyum gembira nampaknya. Bila bercakap tentang khasiat daun sirih yang direbus dan boleh juga untuk diminum, dan apa kebaikannya untuk wanita khususnya? Sebenarnya banyak kalau kita perhatikan macam rebusan macam ni, saya dah rebuskan dengan air gula melaka jadi kalau kita minum cara tak langsung memberi kesegaran dalaman. Jadi rasanya tak gelap sangat lah ya? Boleh cuba. Boleh cuba. Boleh cuba ya. Jadi kat situ kita gabungkan dia dengan gula melaka. Memang rasa pahit tetapi ada rasa manis. Ada betul-betul. Seperti yang Pak Anak katakan, ada pahitnya tapi ada manisnya. Disebabkan campuran dia. Campuran. Jadi kalau tak ada pahit pedar, itu bukan sirih. Jadi kat situ sirih ni contohnya macam sirih Melayu. Sirih Melayu warna dia hijau. Jadi kebanyakan dalam orang-orang Melayu menggunakan lebih sirih Melayu sebab apa? Khasiat dia tu lebih dan dia pun lembut dia punya daun dan contohnya kalau katakan saya pergi satu persatu badan untuk kalau rambut, cuci rambut kita boleh gunakan rebusan air sirih dan kita pipiskan dengan limau nipis untuk cuci rambut, dan juga mereka yang mempunyai kerak kepala yang tebal ataupun kelumomo yang tebal ada setengah orang katakan untuk menghilangkan kutu-kutu rambut. Tapi mengikut kepada pembacaan saya juga Pak Andak, daun sirih sebenarnya begitu sinonim dengan mereka yang punya masalah jerawat. Mungkin boleh huraikan. Kalau masalah jerawat ada setengah yang mana yang saya berbual dengan orang lama, mereka kunyah daun sirih sirih sahaja kunyah, kemudian air liur sendiri itu ditepekkan dekat muka. Macam banyak air liur sendiri sebab tu gabungan air liur tu dengan anu kan kat situ ataupun mereka hanya giling jadikan dia macam pupur. InsyaAllah akan berkesan kepada kulit. Kalau dari segi tradisional sebenarnya daun sirih itu digunakan secara terus begitu. Tapi kalau dari segi moden pula, daun sirih itu diambil ekstraknya. Jadi mungkin doktor boleh huraikan? Okey, daun sirih ni kita boleh ekstrak menggunakan berbagai cara. Dia bergantung kepada produk akhir yang kita nak gunakan. Contohnya seperti produk makanan, so biasanya kita akan buat water extraction ataupun sama ada terus kita gunakan water extraction tu ataupun kita boleh spray dry, jadikan dia powder. So di samping tu untuk topical use pula, kita boleh gunakan teknik macam contohnya solvent extraction untuk dapatkan dia punya oil resin ataupun steam distillation yang mana kita boleh extract minyak pati daripada sirih tersebut dan susah untuk digunakan pada kulit muka. So daripada extract tadi kita boleh jadikan dia dalam formulation. Sama ada kita boleh gunakan minyak pati tu untuk dalam toothpaste, untuk mouthwash, mouth freshener ataupun
krim sebagai ubat jerawat. Tapi kan doktor, jika bercakap tentang ada campuran daun sirih itu juga dengan bahan-bahan yang lain, adakah khasiatnya itu mungkin sedikit sangat terjejas? Okey, dalam kalau tumbuhan ni, kalau kita campurkan dengan semua natural product, dia lebih holistik. Orang kata dia lebih sinergi, ataupun bila kita campurkan dua jenis macam Encik Raja anda beritahu campurkan beberapa jenis herba, so dia akan lagi dia punya efikasi lagi tinggi berbanding dengan single compound. Tidak ada katakan itu ya. Mungkin Kak Rufu mungkin boleh kongsikan jugalah bila bercakap tentang kita yang melewati zaman moden ni, antara adat yang sering dilupakan adalah mungkin sirih junjung. Agaknya kenapa? Adakah kerana daun sirih itu susah untuk didapati ketika ini atau bagaimana? Okey, sebenarnya daun sirih ni senang didapati. Maknanya kalau walaupun di Kuala Lumpur kan. Tapi oleh kerana kan untuk lebih rasa mungkin para pengubah rasakan lebih ataupun pihak pengantin perempuan sendiri nak lebih ringkas kan. Tetapi dari segi itu aku rasa dia amat rugi. Ya, sebab sirih junjung ni sebenarnya selain daripada pemuka bicara, dia adalah daun adat dan sebenarnya pengantin perempuan tu sendiri boleh memakainya. Tidak perlu dia menggunakannya. Ya, di sini banyak khasiat dia yang itu maksudnya lagi satu kalau bagi sirih junjung untuk pengantin perempuan dan pengantin lelaki dia ada berbeza. Sebenarnya kalau untuk pengantin lelaki, sirih junjung tu dia akan lebih tinggi sikit daripada pengantin perempuan. Kerana itu adalah untuk sebagai melambangkan tanggungjawab si pihak pengantin lelaki itu sebagai ketua keluarga. Kalau kita lihat sirih junjung semuanya menggunakan daun sirih yang sebenar. Tapi kalau kita lihat yang sekarang ada juga yang tidak menggunakan daun sirih yang betul ada yang situasi dan sebagainya. Tapi mungkin ada yang khawatir takut sirih junjung tu mungkin daun yang akan layu dan sebagainya. Tapi kalau macam ni berapa lama boleh tahan? Okey, sebenarnya lamanya 24 jam boleh tahan kan. Mana daun ni dan bila bunga pun sebab kita guna batang pisang. So batang pisang dah sendiri ada air di dalam batang pisang tu sendiri. Jadi dia akan masih menimbulkanlah bunga. So maknanya tadi yang kami cakapkan bagi pihak perempuan boleh menggunakannya. Maknanya selain daripada dia makan yang boleh buat pada ambil daun sirih ni berikan dalam 13 helai dan gambir yang kami sediakan, gambir, pinang, dia buat air rebusan untuk mencuci maknanya alat sulit wanita dan dia juga sebagai melambangkan untuk nafsu seks bagi wanita kan. Sebenarnya banyak penggunaan dia. Tapi kalau lihat zaman sekarang ni masih tak ramai tak yang masih mengamalkan atau golongan muda ni? Kurang sangat. Kurang sangat pengamalnya bagi golongan muda sebab kalau nak bagi minum dia pun dah takut dah minum kan. Sebenarnya ada masa-masa tersirat yang di dalam sirih junjung ni seperti kapur apa maksudnya kan. Kapur maknanya sirih ni melambangkan maksudnya hati kita yang mulia hati mulia dan berani maknanya bila kita maknanya tak mudah berputus asa dan melambangkan rendah dirilah dan kapur sirih pula memberi memang dia rasa payau pahit maknanya hangat bila makan dengan sirih tu dia bermaksud hati yang suci tapi boleh memberontak lah jika dicabar. Kan? Macam-macam maksud sirat. Betul. Mungkin Pak Andak juga boleh kongsikan dia terdapat di hadapan kita ketika ini. Okey. Di hadapan anda ni kalau kita perhatikan terdapat serai wangi, daun jambu batu dan juga daun kemangi. Ini untuk pada wanita yang dalam pantang untuk cibuk. Kita rebuskan sirih dalam beberapa helai, kemudian dicampurkan dengan herba-herba yang lain, serai wangi dan juga jambu batu. Jadi air itu akan berasa jadi kelan. Jadi untuk cibuk dalam wanita yang dalam pantang. Dan bagaimana pula dengan terlihat di sini ada kapur, ada bunga anda cuba ni tunjukkan iaitu cengkeh dan sirih. Ini untuk haruman pernafasan dan juga untuk kuatkan gigi. Jadi dimakan begitu saja kan? Saja. Seperti
tahu cengkeh dengan sirih ni gabungan dia tu memang bagus untuk pernafasan. Jadi kalau mereka yang punya pernafasan yang teruk, dicadangkan untuk kunyah. Kita banyak rawatan tradisional ya. Ya. Mungkin doktor juga boleh huraikan sedikit apabila bercakap tentang khasiat daun sirih ini. Bagaimana penerimaan ketika ini dari golongan muda khususnya? So sekarang ni golongan muda dia lebih suka kepada produk-produk yang lebih moden. Maksudnya penggunaan dia macam kalau nak makan pun dia suka yang capsule ataupun yang mudah lah. Macam contoh untuk kosmetik, mereka kalau boleh yang dah siap. So di IPD memang kami bantu usahawan-usahawan untuk membangunkan produk-produk mereka dari konsep yang lebih moden. So contohnya untuk kosmetik produk, so untuk pembangunan produk dari segi makanan pun kita boleh hasilkan dalam bentuk yang lebih moden dan senang untuk untuk masyarakat kita konsum mereka makanan tersebut. Mungkin Pak Adak boleh kongsikan apabila melewati zaman moden sini yang pelbagai produk yang telah diubah sesuai terutamanya khasiat daun sirih ni. Apa agaknya komen daripada Pak Adak yang sudah lama mengamalkan rawatan tradisional ni? Bagi saya benda tu memang bagus. Bagus sebab dia ada kontra. Ada orang dia suka mengamalkan, ada orang ada setengah pengguna mereka suka benda yang dah sedia ada. Jadi kat situ kita tak boleh nafikan yang ni tak boleh, yang tak boleh. Tetapi macam saya suka mengamalkan. Walaupun dapat khasiat tu agak lama, tetapi mengamalkan tu kita rasa dapat benda yang segar. Daun sirih yang segar. Macam contohnya air bunga melur dan sirih kita boleh minum. Yang ni untuk kesegaran dalaman. Bagi wanita-wanita yang anak-anak dara nakkan kecantikan, cuba minum air bunga melur dan sirih. Tak kira lah ini sama ada dari segi moden ataupun tradisional, banyak sebenarnya khasiat daun sirih yang boleh kita praktikkan. Ya, betul tu. Dan sirih junjung kami pun telah pun siap digubah. Dan mungkin di hujung-hujung perbincangan kami ni Kak Pu ada sedikit pesanan yang ingin dikongsikan bersama dengan penonton. Okey, untuk penonton semua, bagi bakal-bakal pengantin terutamanya kan, untuk hantaran yang akan dibuat, gunakanlah sirih junjung, sirih yang asli ya. Maknanya sekarang ni dah tengok wanita hari ni tahu berbagai khasiat yang ada pada sirih ni ya, dan maksud yang tersirat. Ya, memartabatkan adat Melayu. Ya, memartabatkan. Terima kasih ucapkan kepada Kak Nuku, Pak Andak dan juga Dr. Rosnani, dan kita akan beri. Sebenarnya sirih ni banyak yang kita nak kongsi bersama oleh kerana masa terhad, tetapi di dalam siaran langsung dapat juga Pak Andak bercerita apa itu khasiat sirih, apa gunanya, minuman dan juga untuk mandian, untuk cebok. Selain daripada sirih ini untuk majlis keraian yang ditunjukkan oleh Kak Engku ataupun Raja Kanita Raja Hussein. Begitu juga dengan pensyarah daripada UTM Skudai menceritakan secara saintifik apa itu sirih. Rupanya dalam bahasa sains sirih ni dipanggil bitter piper. Kalau kita perhatikan, ini dia daunnya. Sirih bertemu urat. Banyak khasiat kepada orang-orang dahulu pernah gunakan, sama ada pelbagai bangsa etnik di Malaysia dari Perlis hingga ke Sarawak. Itulah dia khasiat sirih. Alhamdulillah perjalanan syuting begitu rancak sehingga kami lupa masa begitu terhad dan juga masa mencemburi kita. Begitu besar kenangan yang Pak Andak perolehi sepanjang syuting tersebut. Ketiga-tiga tetamu memberi idea dan juga memberi kongsi kepada penonton di luar sana. Alhamdulillah. Diam tidak diam, dah 8 tahun syuting berlalu. Baju yang Pak Andak pakai ni adalah baju yang masa syuting. Pak Andak masih simpan, cuma Pak Andak olah je sikit, letakkan songkit di tepi ni. Itulah dia kenangan Pak Andak yang dah 8 tahun. Pak Andak simpan video tu yang Pak Andak rakam daripada decoder. Itulah dia nostalgia syuting siaran langsung wanita hari ini. Topiknya khasiat sirih. Dan terima kasih kepada produser eksekutif, kepada kru-kru, kameraman dan juga semua yang terlibat yang menjayakan di dalam program siaran langsung ini. Begitu juga kepada dua pengacara yang begitu ramah mesra, iaitu Irin Putri dan Nurbiha. Terima kasih kepada mereka. Sentiasa dalam ingatan Pak Andak. Jasa muda kenang. Akan ada lagi penceritaan herba-herba, sama ada Pak Andak berjumpa orang lama ataupun kenangan nostalgia. Syuting bersama individu yang Pak Andak jumpa. Petik herbs, petik.
Kita petik daun sirih, kita gunakan untuk minuman dan juga khasiat pada tubuh badan. Petik herbs, petik. Kita petik daun sirih yang bermanfaat kepada tubuh badan kita. Jangan lupa subscribe, like dan share. Bersama Pak Ndak, pencetus guna herba. Sirih-sirih bertemu urat, petik-petik dibuat obat. Sirih-sirih bertemu urat, banyak guna penuh khasiat. Sirih-sirih bertemu urat, sirih junjung jadi pemikat. Sirih-sirih bertemu urat. Ustazah syuting siaran langsung wanita hari ini sentiasa menjadi kenangan manis kepada Pak Ndak. Peluang yang Pak Ndak perolehi menjadi satu pengalaman yang Pak Ndak akan gunakan untuk seterusnya. Alhamdulillah, selepas tu banyak lagi tawaran-tawaran yang Pak Ndak perolehi daripada pihak TV3. Kena sudi menjemput Pak Ndak untuk kongsi bersama cerita herba. Daripada Pak Ndak, pencetus guna herba.